Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid pastinya kita nak teruskan dengan slot pentaksiran bilik darjah bagi PBD dalam asas tanaman untuk kemahiran untuk pendidikan khas tingkatan 1. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Latifah Nawi yang merupakan penolong kanan pendidikan khas bagi SMK Kedawang, Langkawi, Kedah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah atau Wan Ngah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Apa khabar Cikgu? Baik? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kita nak teruskan juga dengan Cikgu Latifah untuk pengisian bagi segmen pertama, matlamat KSS MPK dalam asas tanaman. Silakan Cikgu Latifah. Terima kasih Ria. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi di sini saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri saya, Cikgu Latifah. Jadi kita akan terus kepada subjek saya, iaitu pentaksiran bilik darjah di dalam mata pelajaran asas tanaman tingkatan 1 pendidikan khas. Okey. Jadi kita akan terus kepada matlamat asas tanaman pendidikan khas, di mana ia dibina dengan matlamat untuk menyediakan murid-murid berpeluang khas yang berpengetahuan, berkemahiran serta mengamalkan budaya kerja yang baik dalam bidang pertanian. Okey. Jadi guru-guru juga boleh melihat kepada objektif utama kita dalam bidang tanaman, iaitu memupuk sikap berbudi kepada tanah dan menghargai keindahan alam sekitar. Seterusnya, murid-murid juga dapat meningkatkan minat mereka dan kecenderungan terhadap bidang tanaman, iaitu subjek kita. Seterusnya, menguasai dan mengaplikasi pengetahuan asas pertanian untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, mempunyai kemahiran dan keterampilan agar dapat berdikari bersandarkan pengetahuan dan kemahiran serta nilai dalam bidang pertanian. Dan pada akhirnya, kita juga berharap murid-murid kita dapat menjadikan slogan pertanian adalah perniagaan sebagai aspirasi mereka. Okey. Murid-murid kita juga, guru-guru juga dapat melihat kepada bahan rujukan utama dalam subjek asas tanaman, iaitu DSKP. Jadi guru-guru perlu dan wajib menjadikan DSKP ini sebagai kitab utama kita dalam bidang asas tanaman. Seterusnya, guru-guru dan juga ibu bapa juga, kita gunakan modul asas tanaman. Jadi dengan modul ini kita gunakan latihan dan untuk tafsirkan murid-murid kita nanti dalam secara lisan. Dan juga akhirnya buku teks yang telah kita guna pakai semenjak 2016. Okey, ini adalah penentuan kita dalam menentukan asas tanaman KSSMPK pendidikan khas. Jadi guru-guru perlu melihat dulu kepada standard kandungan yang terdapat dalam DSKP kita. Seterusnya adalah standard pembelajaran dan hasil pembelajaran yang kita ingin murid-murid kita capai. Seterusnya, dalam aktiviti, guru-guru boleh terus merancang kepada PBD yang ingin kita laksanakan dalam subjek kita ni. Jadi pada masa aktiviti ni lah guru-guru boleh terus menjalankan PBD. Bukan hanya menunggu kepada bila kita terus pada kaedah pentaksiran. Okey, seterusnya hasil keseluruhan ni kita akan lihat kepada standard prestasi dan juga tahap penguasaan murid-murid kita. Okey. Untuk makluman guru-guru, kita juga menjalankan kaedah
PBD kita ini secara pemerhatian. Ini adalah paling utama sebab dalam subjek asas tanaman, kita akan menjalankan kemahiran amali secara lebih kurang 70% atau lebih daripada teori. Oleh kerana murid-murid pendidikan khas ni adalah murid-murid yang terdiri daripada masalah kurang upaya pembelajaran. Jadi kita perlu berulang kali untuk menjalankan aktiviti kita supaya murid-murid kita dapat menguasai subjek tersebut. Okey, seterusnya kita akan jalankan secara lisan di dalam kelas teori dan juga jalankan secara bertulis di dalam kelas amali. Teori juga. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Latifah di atas perkongsian untuk matlamat KSS MPK Asas Tanaman, objektif, bahan rujukan dan juga pelaksanaan PBD dalam mata pelajaran Asas Tanaman. Murid-murid, kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam pentaksiran bilik darjah bagi PBD dalam Asas Tanaman Kemahiran Pendidikan Khas Tingkatan 1. Dan Cikgu Latifah masih lagi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita nak teruskan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Terima kasih Ria sekali lagi. Sama-sama. Okey, jadi kita berjumpa lagi dalam pelaksanaan PBD dalam Asas Tandungan, standard kandungan 3.0 iaitu menanam sayur-sayuran. Okey. Jadi ini dalam standard pembelajaran 3.0, murid-murid perlu mengenal pasti jenis-jenis sayuran. Okey, jadi di sini aktiviti pembelajaran yang kita cadangkan adalah secara soal jawab dengan memperkenalkan murid-murid dengan gambar-gambar dan benda wujud contoh jenis-jenis sayuran supaya murid-murid kita ni dapat mengenal secara terus, kerana kalau kita sekadar bercakap, oleh kerana kita adalah mengajar murid-murid pendidikan khas, jadi ada murid-murid yang mungkin tak kenal jenis-jenis sayuran tersebut, mungkin tak pernah lihat, bergantung pada lokasi, terutama macam di Langkawi tempat saya mengajar, ada yang murid-murid yang tak kenal jenis-jenis sayuran yang mungkin berada di tanah besar dan sebagainya. Jadi kita perlu memperkenalkan benda wujud kepada murid-murid tersebut. Selain itu, saya juga mencadangkan juga guru-guru menggunakan video supaya murid-murid lebih dekat untuk melihat sendiri jenis-jenis sayuran yang dilihat. Seterusnya kita akan menjalankan terus kaedah PBD pada masa ini secara lisan. Maknanya cikgu akan bersoal jawab dengan murid-murid tersebut. Okey, apakah sayur-sayuran yang cikgu tunjuk pada kamu? Murid-murid sekalian, anak-anak, cikgu tunjukkan gambar. Apakah gambar ni? Pernah tak kamu lihat gambar-gambar sayur yang cikgu tunjuk? Dan kita juga pada masa ini akan memerhati murid-murid kita sama ada murid-murid ini dapat ataupun tidak, dapat menjawab atau tidak, dan perlu memberi galakan dan bimbingan kepada murid untuk menjawab soalan kita ni dengan bimbingan. Sebab murid-murid pendidikan khas, murid-murid dengan berkeluar khas perlukan galakan guru untuk ke depan dan bercakap. Okey. Seterusnya kita akan melihat kepada SP 3.2 iaitu mengenal pasti alatan dan bahan, dan seterusnya menyediakan batas. Okey, ini adalah kerja-kerja yang akan kita lalukan dalam kelas amali di mana kita akan terangkan dulu bahan dan peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat batas tanaman. Okey, mungkin ada sekolah yang tidak ada kawasan untuk membuat batas, jadi kita boleh tunjukkan video dan sebagainya. Tapi kalau sekolah yang mempunyai kawasan untuk menjalankan kerja-kerja tanaman, kita akan jalankan amali di kebun. Okey, jadi semasa amali ini kita akan bawa benda-benda wujud, kita akan suruh MBPK kita untuk ambil sendiri barang-barang tersebut, sama ada cangkul, pencakar, biji benih dan sebagainya untuk diguna pakai semasa kelas amali. Seterusnya kita akan minta murid-murid untuk menjalankan sendiri kerja-kerja tersebut secara amali. Contohnya kalau untuk buat batas dalam standard 3.2, 3.3 ni, jadi murid-murid akan membuat sendiri dengan bimbingan guru supaya kerja buat MBPK kita adalah berada di dalam landasan yang betul. Okey. Okey, di sini adalah standard 3.4 dan 3.5 iaitu mengenal pasti alatan dan bahan.
untuk menyemai biji benih dan seterusnya menyemai biji benih. Okey, dapat dilihat di sini kita beberapa barang yang alatan yang telah dikenal pasti dan murid-murid MBPK akan bawa untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Okey, jadi SP kita adalah menyemai biji benih sayuran. Maknanya pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyemai biji benih. Ini yang akan kita nilai secara amali dan cikgu akan menyediakan senarai semak untuk murid-murid dinilai. Okey, cadangan kaedahnya adalah secara pemerhatian. Okey, jadi cara pemerhatian ni guru-guru boleh minta katakan namanya Ali. Okey, Ali datang. Okey, Ali datang untuk tunjuk kat cikgu apa barang-barang yang kita nak pakai untuk kita buat semaian biji benih. Jadi kita akan minta murid ambil barang-barang yang akan kita guna pakai. Seterusnya kita akan minta murid MBPK kita tunjukkan contoh menyemai. Okey, tunjukkan contoh seorang demi seorang sebab pemerhatian kita adalah berdasarkan individu. Kita tidak berdasarkan kumpulan. Okey, jadi dalam kes ini murid-murid akan seorang demi seorang akan menyediakan peralatan dan terus menyemai biji benih. Okey, secara lisan di sini cikgu akan bertanya kepada murid. Okey, bagi tahu cikgu nama barang yang kita guna pada hari ini. Okey, bagi tahu cikgu macam mana, terangkan cara macam mana kamu nak semai biji benih. Okey, sebab biji benih ada pelbagai. Sama ada biji benih yang halus, biji benih yang kasar sedikit dan sebagainya. Jadi, pada masa ini kita akan jalankan secara lisan. Okey, seterusnya bertulis. Pada masa ini juga kita boleh kembali ke kelas teori untuk menjalankan secara PBD kita secara bertulis, iaitu guru-guru akan memberikan soalan. Soalan ni pula kita akan pelbagaikan mengikut tahap murid sebab murid-murid MBPK kita adalah pelbagai. Ada yang berada di arah sederhana dan arah serendah. Jadi kita akan mungkin ada yang boleh secara objektif. Ada secara bergambar, suai dan sebagainya. Okey. Okey, baik, itulah dia sedikit perkongsian untuk segmen yang kedua ini di mana Cikgu Latifah ada pun menerangkan kepada murid-murid di rumah mengenai macam mana kita nak mengenal pasti jenis-jenis sayuran, mengenal pasti alatan dan juga bahan untuk menyediakan batas tanaman serta menyediakan batas tanaman dan mengenal pasti juga alatan serta bahan untuk menyemai biji benih dan yang terakhirnya menyemai biji benih sayuran. Terima kasih Cikgu Latifah. Murid-murid, kita nak rehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam pentaksiran bilik darjah bagi PBD dalam Asas Tanaman Kemahiran Pendidikan Khas Tingkatan 1. Baiklah, Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Latifah pada hari ini. Kita nak teruskan dengan pengisian segmen yang ketiga untuk standard pembelajaran 3.1 sehinggalah 3.5. Seterusnya standard prestasi bagi standard kandungan 3.0 serta cara perekodan dan pelaporan untuk menentukan tahap penguasaan MBPK iaitu terampil dan juga tidak terampil. Silakan Cikgu Latifah. Okey, terima kasih Ria. Jumpa lagi dalam segmen terakhir kita iaitu segmen ketiga dalam subjek asas tanaman. Okey, di sini kita akan melihat kepada standard kandungan 3.0 iaitu menanam sayur-sayuran dan SP dalam standard SK ini adalah 3.1 mengenal pasti sayur-sayuran, 3.2 mengenal pasti alatan dan bahan, 3.3 menyediakan bahan batas tanaman, 3.4 mengenal pasti alatan dan bahan dan 3.5 adalah menyemai biji benih. Okey, dalam untuk keseluruhan SK ini, jadi murid-murid akan dinilai berdasarkan 3 cadangan kaedah yang telah cikgu sebut tadi iaitu pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Okey, jadi dalam SK 3.0, SP 3.1 hingga 3.5, cikgu telah memilih 5 SP ini dalam satu projek.
Maknanya projek ini contoh yang cikgu beri aktiviti pembelajaran adalah projek tanaman sayur. Okey, jadi dalam projek tanaman sayur ini murid-murid akan jalankan kerja daripada awal hingga akhir dengan bimbingan guru. Okey, jadi macam mula-mula kita dah kenalkan apa sayur. Jadi dalam projek sayuran ni kita pilih. Okey, katakan kali ni kita nak tanam apa. Jadi cikgu akan tanya murid-murid cikgu minat mereka untuk tanam apa dalam projek kita pada kali ini. Okey, katakan okey cikgu kita tanam kangkung. Sedap kangkung goreng belacan kata anak murid cikgu. Jadi cikgu pun kita akan cuba ikut minat murid, sebab bila murid-murid MBPK ni minat dengan sesuatu maka mereka akan jalankan kerja buat tu dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Okey, jadi kita pilih projek tanaman sayur. Okey, kangkung contohnya. Jadi murid-murid akan memulai dengan mengenal pasti jenis biji benih itu. Okey, jadi batas ni murid-murid akan gemburkan, akan buat batas. Jadi letak baja dan sebagainya. Lepas tu baru kita letak semai biji benih. Okey, selepas menyemai biji benih, murid-murid akan menjaga sehingga pokok kita ni dapat dituai lah. Okey, jadi tak semestinya kangkung. Jadi kita akan gilir dengan sawi, dengan jenis sayuran berbuah contohnya terung, cili. Okey, dan murid-murid juga dari menyemai biji benih ni kita boleh galakkan murid-murid untuk buat di rumah untuk menolong ibu bapa jimatkan belanja dapur dan sebagainya. Jadi murid-murid kita akan lebih seronok. Okey, sebab dari kita tengok objektifnya adalah murid berminat untuk menjalankan pertanian ni sebagai perniagaan. Jadi kita ajar, apa yang kita ajar, kita nilai, sebenarnya kita hasilnya untuk murid-murid ni boleh berdikari untuk membuatkan sendiri di rumah pada masa depan. Okey, seterusnya ini adalah standard prestasi yang cikgu tengok, yang cikgu nilai daripada 3.1 hingga 3.5. Okey, untuk pendidikan khas, jadi kita tidak nilai mengikut TP1, TP2 dan sebagainya untuk subjek kemahiran. Subjek kemahiran kita hanya lihat ya atau tidak. Sama ada ya dapat menguasai, mengenal bahan. Okey, ya, murid kita mengenal jenis sayur. Kenal tak kenal ahli? Ya. Okey, jadi kita hanya melihat kepada ya atau tidak. Okey, kerana pada akhirnya kita ingin lihat sama ada murid terampil atau tidak terampil pada tahun kedua pembelajaran 3 dan 5 pembelajaran itu dalam subjek kemahiran vocational spesifik. Okey, contoh yang cikgu beri di sini 3.11 kriteria pencapaian. Okey, tahap dia menyatakan jenis sayuran. Jadi tahap penguasaan ya. Maknanya murid kita nilai okey ya, budak ni dah dapat kenal apa sayur yang kita dah tunjuk pada awal pembelajaran. Okey, dapat nyatakan contoh ya. Jadi seterusnya menyenaraikan alatan. Okey, mungkin ada tak kenal, cikgu minta pergi cari pongkes, bawa benda lain. Cikgu minta pergi cari pencakar, dia pergi bawa benda lain. Kadang-kadang pemahaman murid dengan dia panggil di rumah tu adalah berbeza dengan apa yang kita ajar di sekolah. Jadi cikgu kena pelbagaikan cara supaya murid ni dapat mengenal pasti dan menguasai kesemua SK dan SP kita dalam SK tersebut. Okey, macam contoh cikgu bagi di sini membina batas tanaman. Okey, ini adalah berkaitan dengan ukuran. Jadi murid-murid pendidikan khas ni kadang-kadang ada yang lemah dalam membaca, menulis dan sebagainya. Jadi guru perlu membimbing pada masa ni. Okey, jadi dengan bimbingan cikgu berterusan dan kita boleh juga selitkan kerjasama antara murid-murid lain yang mungkin ada yang pandai membaca dalam kelas tu. Jadi kawan-kawan boleh tolong, jadi kita boleh lihat aspek kerjasama murid. Okey, jadi kerja-kerja ni kita akan buat mengikut prosedur. Itu yang penting. Tak bolehlah tiba-tiba pergi tabur dulu baru nak gembur-gembur buat batas dan sebagainya. Jadi perlu mengikut prosedur sehingga menyemai biji benih. Okey, dan akhir sekali perlu melabel. Okey, yang ni ada murid yang mungkin tak boleh membaca dan menulis. Cikgu-cikgu boleh tulis dulu dan budak minta murid-murid kita salin. MBPK boleh salin di atas kertas atau bot dan seterusnya pacakkan di kawasan tanaman masing-masing. Okey. Seterusnya kita akan lihat pada penrekodan dan juga pelaporan bagi PBD asas tanaman.
Okey, ini adalah contoh perekodan, iaitu perekodan adalah merupakan proses kita merekod pencapaian murid. Okey, ini adalah contoh saja, kita tidak ada sebarang contoh borang yang standard yang perlu cikgu buat, tapi cikgu-cikgu boleh bina sendiri berdasarkan SK dan SP. Okey, contohnya kita tengok 3.11 murid A sudah dapat menguasai. Mungkin dalam satu kelas ada yang tak boleh, ada yang boleh. Jadi perlu pemerhatian lisan secara lisan dan amali ini. Kita buat PBD dalam berulang kali. Bukan kata sekali je kita dah boleh. Oi, budak ni boleh buat. Tak. Berulang-ulang. Sebab tu kita masa pengajaran bagi asas tanaman adalah lebih daripada subjek lain untuk cikgu dapat menjalankan pembelajaran secara berulang. Okey, sebab mungkin kadang-kadang murid kita satu lagi daya ingatan agak lemah, jadi dia kurang sikit. Jadi esok dah lupa, ataupun hari ini kita dah ajar, esok dah lupa dah. Jadi perlu berulang-ulang sehingga murid kita dapat menguasai. Okey, contohnya katakan menyediakan bahan untuk menyediakan batas. Okey, menyediakan bahan. Murid kita tak boleh menulis. Okey, murid kita pun tak boleh membaca. Jadi cikgu-cikgu boleh buat secara PBD ni macam lisan. Lepas tu kita bagi kertas, kita boleh suaikan. Ataupun kita dah buat contoh-contoh jawapan tu, murid-murid boleh pick, ambil, lepas tu tunjuk cikgu. Okey, cikgu kita senaraikan bahan-bahan ni. Okey, lepas tu katakan membersihkan kawasan dengan alatan yang betul. Okey, kadang-kadang kita suruh murid kita gunakan cangkul untuk bersihkan kawasan dulu. Dan ada yang tak pernah pun guna cangkul pun. Sepanjang hidup tu tak pernah guna cangkul. Pegang cangkul pun tak betul. Jadi kita akan lebih masa pula untuk mengajar murid guna pula peralatan tu. Jadi bukan kata sekali je cikgu ajar terus cikgu boleh. Oh, budak ni tak boleh lah, tak nak baca. Jangan. Kita kena beri peluang kepada anak-anak MBPK untuk buat kerja tu berulang kali. Sebab kadang-kadang dia boleh buat. Cuma dia tak faham, jadi kita kena terang dengan cara yang berbeza. Okey, jadi contoh sini meratakan permukaan batas. Jadi mungkin ada yang murid kata, cikgu saya nak guna cangkul. Memang boleh. Kadang ada yang cikgu saya nak guna pencakar sahaja. Boleh, gunalah apa saja supaya benda tu yang akhirnya kita boleh ratakan permukaan. Jadi ada cikgu, ada murid yang ada idea sendiri dan sebagainya, kita raikan perbezaan murid. Okey, jadi seterusnya sama juga di sini mengikut prosedur. Okey, mengikut prosedur ni maknanya biji benih halus mungkin kita akan tabur di dalam bekas yang besar. Okey, biji benih besar mungkin kita boleh semai terus ke dalam tray semaian yang bersaiz kecil tu. Okey, mungkin ada juga biji benih yang besar lagi yang tak muat pun dalam tray semaian, kita akan gunakan tray semaian yang besar, yang lebih besar. Okey, jadi semuanya perlu dilabel. Label sangat penting sebab kadang-kadang murid kita tak tahu dia tanam pokok apa. Contohnya kalau kita tanam sawi ataupun salad, benih dia lebih kurang. Jadi mungkin kadang-kadang silap, tak tahu ni pokok apa cikgu, lupa dah tarikh tanam pun bila. Sebab macam sayuran ni kita ambil lebih kurang 30 hari je untuk menuai hasil. Jadi perlu dilabel masa, nama dan tarikh. Okey. Ini adalah senarai semak. Okey, senarai semak pula juga dibina sendiri oleh guru. Ni dalam pendidikan khas tidak ada senarai semak yang borang yang tetap. Jadi cikgu perlu bina berdasarkan SK dan juga SP. Okey, contoh di sini adalah senarai semak yang saya telah bina berdasarkan SK dan SP. Jadi ada lebih kurang 15 item sehingga menyemai biji benih. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada rekod prestasi. Okey, borang ini kami ambil daripada laman web kementerian. Okey, ini adalah contoh yang saya ambil daripada SK dan SP 3.0 sahaja. Jadi kalau ikut kita akan buat sehingga daripada 1.0 sehingga banyak lagi. Jadi contoh, ini adalah sekadar contoh, cikgu-cikgu boleh buat mengikut kesesuaian dan juga kefahaman cikgu. Jadi ini adalah contohnya, kita buat nama murid di sini, nombor MyKit, nombor kad pengenalan dan sebagainya, jantina. Dan seterusnya adalah terampil atau tidak.
Jadi ini penting nah, sebab murid KAV ni, murid kemahiran asas akan terus sambung kepada murid kemahiran vocational. Yang ini akan terus sampai tingkatan 5 akan dapat sijil modular. Jadi pada masa ni murid-murid ni lah kita akan tengok sama ada boleh atau tak boleh untuk sambung kepada kemahiran vocational spesifik asas tanaman tingkatan 2. Maknanya daripada tingkatan 1. Jadi kalau macam contoh yang saya bagi, murid ni tidak terampil. Bila tidak terampil, maknanya sama ada cikgu boleh buat pengulangan ataupun cikgu boleh skipkan dia terus kepada masih lagi di situ untuk 1 tahun lagi. Okey, borang ni jadi kita akan perlu isi semua ya, bukan kata sampai ini. Ini adalah sekadar contoh sahaja. Okey. Ini ada pelaporan. Pelaporan ni di mana kita dapatkan maklumat-maklumat murid kita ini kita letakkan di dalam satu borang, iaitu kita panggil pelaporan individu. Okey, yang ini pula juga saya hanya letak sebagai contoh di sini sehingga SP 3.5 sahaja. Dan sebenarnya dalam SK 3.1 ni, 3.0 ni ada banyak lagi. Okey, jadi contohnya sama sehingga kepada di mana kita dapat menyemai biji benih secara mengikut prosedur yang betul lah. Sebab kita ada amalan pertanian yang baik. Jadi masa ni kita ajar, kita terapkan murid. Dan kita selepas tu kita bila nilai tu pelaporan dia, kita boleh tengok kesemua ni. Okey, jadi sampai di sini sahaja penerangan saya pada hari ini berkaitan PBD dalam asas tanaman pendidikan khas. Secara kesimpulannya, guru-guru boleh pakai beberapa kaedah dalam PBD, iaitu pemerhatian secara lisan dan juga secara bertulis untuk menilai anak-anak MBBK untuk melihat sama ada mereka terampil atau tidak terampil dalam mata pelajaran asas tanaman. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Latifah di atas perkongsian tadi, yang mana kita tahu sudah pun merangkumi standard pembelajaran 3.1 sampailah ke 3.5, dan diharapkan murid-murid di rumah juga memahami sepenuhnya pengisian kita pada hari ini untuk pentaksiran bilik darjah bagi PBD dalam asas tanaman kemahiran pendidikan khas tingkatan 1. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye.